Kita mulakan dahulu majlis kita dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua sahabat yang sudah bersama dengan kita pada malam ini. Kalau boleh saya sebutkan Puan Erin, Nadiawati Jemat, Fafa, Fatin, Izi, Farah, Nurdarina, Aida Dahalan, Azriana, Farhanim, Amira, Umijan, Nawar, Syahira Faiz, Syasha dan semua sahabat-sahabat yang mungkin Aini yang baru masuk. Okey, terima kasih kepada semua yang saya rasa sangat bersemangat. Saya sendiri rasa semangat itu, aura tu ada. Subhanallah, kita nak belajar sedikit insya-Allah berkaitan dengan fardu ain, ya. Sebenarnya yang kita nak cuba untuk pilih satu untuk asas lah, ya. Dan kita pun memang akan ambil basic macam mana kita nak memahami ilmu. Kita sebut fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Dia dua kan, lawan tu fardu ain satu dan satu fardu kifayah. Fardu ain ni yang wajib kepada semua individu. Maksudnya fardu ain tu maksudnya yang kena kepada semua orang lah, semua batang tubuh manusia. Jadi dia tak boleh on behalf orang lain, dia dah tuntut ilmu, kita tak payah tuntut ilmu. Ada sebahagian pada ilmu fardu kifayah. Kalau kita boleh berinteraksi sama-sama. Bagi saya satu contoh. Erin, apa contoh ilmu fardu kifayah? Yang Erin pernah dengar lah, yang Erin pernah tahu. Fardu kifayah. Saya tak pasti, Ustaz. Pasti, okey. Okey, tak apa, tak ada masalah. Kita sama-sama. Okey, Nadiawati nak jawab? Pengurusan jenazah? Ya, betul. Macam pengurusan jenazah, betul? Itu ilmu fardu kifayah. So kalau dalam satu kampung tu dah ada golongan yang menuntut ilmu itu dan melaksanakan, so kita jadi tidak berdosa lah. Dosa satu kampung diangkat oleh sebahagian orang buat dan lain dah okey dah. Contoh juga kalau kita tengok dari sudut ilmu perubatan, ilmu arkitek, ya, ilmu perpaipan, ini pun ada fardu kifayah juga kepada umat Islam. Bila sebahagian daripada orang dah belajar, jadi kita semua alhamdulillah lah, ya, kita diangkat lah. Sebab kalau orang Islam dia tak belajar, orang Islam dia tak mendalami, mungkin akan jadi ilmu tersebut dia tidak bertepatan dengan apa yang syariah cakap. Sebab dalam agama kita kan, contoh kalau dalam perubatan ada ubat-ubat yang haram, betul tak? Ubat-ubat yang daripada babi misalan kata yang tak boleh umat Islam, ya. So jadi kena ada orang yang belajar. Contoh kalau orang nak bina bangunan, ada dalam pembinaan ni dia punya berkait juga dengan haram dan halal. Macam mana kalau rumah tu nak menghadap kiblat ke ataupun membelakangkan kiblat ke, dia ada kaitan dengan apa? Toilet tu dan sebagainya. Jadi banyak benda. Jadi kita kena mengambil. Sebahagian daripada umat Islam kena belajar. Baik, fardu ain yang Fafa pilih insya-Allah pada hari ini untuk kita sama-sama mendalami ialah kitab ni lah, yang memang agak ringkas, agak kita boleh sama dengan kita kata, walaupun sebenarnya dia adalah kitab yang sebenar, kalau nak didalami lagi boleh dalam, tapi kita takkan dalam syarah dalam-dalam, kita akan syarah sebagai keperluan asas lah, ya, sebagai seorang muslim. Baik.
InsyaAllah, kalau boleh buka muka surat, siapa yang dah ada buku ni, Safinatun Najah, yang ini muka surat 3. Muka surat 3. Iaitu pada menyatakan rukun Islam. So kita mula terus. Fasal Arkanul Islam khamsah. Kita nak dengar dahulu, insyaAllah Ustaz akan baca dahulu dan saya akan baca terjemahannya. Dan kemudian insyaAllah saya akan masuk. Kalau ada soalan-soalan berkaitan dengan rukun Islam, insyaAllah boleh tanyakan saja. Dan buka mic pun boleh ataupun di ruangan chat. InsyaAllah. Kita silakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في أركان الإسلام. أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله. Suara gelas tak? شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Okay. Saya baca dulu. Okay. Pasal yang pertama iaitu rukun Islam ada 5, iaitu syahadah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa Ramadan dan yang kelima haji ke Baitullah bagi yang mampu menempuh perjalanannya. Terima kasih. Okey. Sebelum kita masuk syarah, kita tahu apa maksud Safinatun Najah. Safinah, kapal. Kapal. Tahu kapal? Yang dia atas laut. Berjalan atas laut. Ini nama Safinah. Dalam agama kita, kalau tak ada Safinah, macam mana kita boleh swimming di dunia? Banyak fitnah, banyak muskilah, banyak masalah, banyak yang susah. Sebab ada Safinatun Najah yang ada di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ulama Rabbani kata mutunak husunak. Siapa yang baca atau faham al-matn. Al-matn contoh matn Safinatun Najah. Mutunak husunak. Bila kita faham maksud ulama, apa yang hukum di dalam syariah, apa yang kita buat wajib, macam al-hisn. Tahu al-hisn? Al-hisnul hasil. Macam ma'thurat. Syaitan tak boleh ikut kita. Sebab kita baca zikir. Sebab kita baca Al-Quran. Sebab kita faham maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suci semua waktu. Waktu salat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, waktu kita puasa, waktu kita salat rahim juga semua waktu. Itu sebab al-matn. Al-matn asas al-bina. Tak ada bina yang tinggi kalau bawah dia tak kuat. Binaan. Binaan tak ada. Tak ada. Itu madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Sebab ada madhab lain. Berapa ada madhab di dalam Islam yang mu'tamad? 4. Madhab Imam Abu Hanifah. Dengan madhab Ahmad bin Hanbal. Dengan madhab al-Imam Malik. Dengan madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Malaysia, Indonesia, Yaman, ini semua tinggal Mesir mungkin madhab Imam Syafi'i. Negara lain ikut madhab Hanbali. Negara lain ikut madhab Maliki. Negara lain ikut madhab Abu Hanifah. Semua fiqh. Tetapi asal al-fiqh
yang ada di dalam syariah. Yang wajib sama. Yang wajib sama. Macam salah, tak cakap Imam Abu Hanifah, yang ikut saya tak boleh salah. Atau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, tak. Yang wajib, wajib. Yang sunnah, sunnah. Ini ulama rahmah. Khilaf ulama rahmah. Ini maksud matnu safinatun najah. Ma makna kalimat an-najah? Dalam bahasa Melayu, an-najah. Cuba teka dulu. Siapa yang pandai boleh tahu Siapa tahu? an-najah? Saya. Berjaya. Berjaya? Betul? Ya. An-najah. Tutup. Ustaz mati kejap. Okey, siapa jawab tadi? An-najah, siapa jawab an-najah berjaya tadi? Saya, Ya. Syasha. Siapa jawab an-najah tadi berjaya? Macam ada dengar tadi. من عند الصوت. Saya, Oh, ya, Syasha. betul lah. Saya tak dengar. Astagfirullah. Patut saya cakap. Kenapa saya tak dengar? Okey. Ustaz matikan speaker. Okey. Okey, sorry. Siapa tadi? Saya baru buka speaker. Syasha, Siapa jawab Syasha. tadi? Syasha, maaf. Okey, Syasha. Tahniah, Syasha. Betul Ustaz? Najah yakni النجاح. dia ada beza. من النار ونجينا من فتنة. Dia ada beza. Mari saya type sikit. Saya type pula. Apa tu nama dia? Ada A4. A4 pula. Yang tulis tu. Semalam macam ada whiteboard. Ni comel sikit. Whiteboard ni. Okey. Kena tutup ni. Saya kena tutup. Visual, background, tutup dulu. Lepas tu stop screen share. Okay. Siapa yang boleh pinkan kat saya punya tu? Boleh nampak. Kalau najah yang Syasha jawab tadi tu, najah macam ni. Nun jim ya sah. Alif. نجاحها. Tak. Ini. نجاح. Safitun najah. Au نجاح. هكذا. هذا أو هذا. النجاح. Ni. النجاح. Tak. النجاح bukan tak? Tu. ها فقط. Okey. Boleh nampak tak? Ini najah. الحاء. Aha. Najah ni, yang ni yang berjaya. Najaha ni berjaya. Okey. Kalau yang ni najah, cuba tengok dekat dalam dia punya buku surat depan. Buku surat depan ada ha. Dia bukan ha nipis tu, dia ha bulat tu. Najah. Kalau lihat baca bahasa Arab sama lah Ustaz, macam ni. Dia orang matnu safinah an-najah. Sini ada. Okey. Dekat buku surat depan tu kecil sikit ni ha. Dekat bawah tu ha. Safinatun najah. Kalau yang dah ada buku lah. Safinatun najah. Okey. Nun jim alif. Okey. Najah ni siapa nak teka lagi? Okey je, tak apa. Kalau salah jadi kita dah sama-sama dapat ilmu lain kan. Okey. Safinah, ingat balik. Safinah tadi adalah kapal, betul tak? Kapal. So kapal yang apa? Kapal yang berjaya, bahtera yang berjaya. Sebab kalau bahtera, kalau najah tadi tu dia pakai ha. Yang ni yang berjaya. Ustazah, kalau keselamatan tu. Ya, betul. Bahtera yang menyelamat. Betul. Keselamatan. Yang menyelamatkan kita daripada kapal tu. Okey, sekarang ni Ustaz sebut
kita hidup dekat dalam dunia ni, dia ibarat kita hidup ada banyak ombak dekat atas lautan. Ada ombak, ada badai, ada tsunami, ada macam-macam lah yang ada dekat lautan. Jadi kita nak selamat daripada tenggelam ataupun di lambung ombak, kita mesti cari sesuatu yang boleh menyelamatkan kita, iaitu apa? Kapal, perahu, yang menyebabkan kita tak karam ataupun kita tak lemas dalam badai yang melanda. Dan sebab itu cantik sangat dinamakan kitab ini ialah sebagai bahtera yang menyelamatkan kita daripada kita dibuai ataupun kita tenggelam ataupun kita karam dalam ujian kehidupan. Rasa tajuk pun dah cukup catchy dah, betul tak? Tajuk pun dah, ya Allah bagi nama macam tu, menyelamatkan. Oh ya betul. Tajuk tu membawa maksud dia punya isi-isi dekat dalam dia. Yang kita belajar ni, sahabat-sahabat nanti akan menyelamatkan kita daripada terus hanyut. Tenggelam. Kalimahnya hanyut. Ya, saya suka. Terima kasih Syahira. Hanyut, ya hanyut. Daripada kita terus hanyut dalam kejahilan. Kita hanyut di dalam buaian dosa yang kita tak tahu. Rupanya bila kita cari ilmu baru kita tahu yang kita buat selama ni mungkin tak kena pada keilmuannya. Maka bahtera penyelamat ni nak berhenti sekejap melalui sahabat dunia akhirat, nak bawa sahabat-sahabat naik dekat atas bahtera. Ada yang nak ikut? Saya rasa saya pun nak ikut sama. Subhanallah. الشيخ العالم الحضرمي هو أخذ هذا الاسم. Okay, Ustaz, cantik. Ustaz boleh terangkan kat kita daripada mana penulis kitab nama tu? Okey. الشيخ العالم رحمه الله تعالى الفاضل سالم بن سمير الحضرمي yang tulis matnu Safinatun Najah, dia ambil nama ini dalam Safinat Nuh alaihi salam. Dah tahu cerita Nabi Nuh alaihi salam yang doa kaum 950 tahun yang tak ikut masyarakat, tak ikut Nabi Nuh. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala bagi izin untuk Nabi Nuh boleh buat safina, boleh buat kapal. Ini nama dia Syekh Salim Samir Al-Hadrami. Ini penulis kitab ini. Ini yang dia ambil nama ini Safinatun Najah untuk Safinat Nuh. Macam mana Nuh alaihi salam masuk di dalam kapal dan yang ikut Nabi Nuh sedikit. Anak Nabi Nuh tak masuk di dalam kapal yang buat Nabi Nuh. Mati dalam laut. Bila Allah Subhanahu wa taala bagi azab, ya sama'u ya ardu qla'i ma'iki wa ya sama', semua angin, semua hujan, bumi keluar air sampai dunia habis, tak ada satu, tak ada sedikit yang tak sampai air waktu zaman Nabi Nuh alaihi salam. Yang lagi hidup siapa? Nabi Nuh dan yang ikut Nabi Nuh dalam safina. Dalam safina. Ini sebab al-alim Syekh Salim Samir Al-Hadrami Al-Syafi'i ambil nama ini. Dalam agama kita, lihat macam mana rahimahullah nak buat khidmah untuk umat Islam, tulis buku kecil tetapi ada banyak manfaat di dalam umat Islam. Macam mana orang buat ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala dan macam mana susun semua fasal. Yang nombor 1 orang Muslim, yang nombor 2 orang yang di maqam tinggi iman, yang nombor 3 tauhid. Lepas tu macam mana wudu, macam mana solat, macam mana semua ada di dalam matnu Safinatun Najah yang orang Muslim sentiasa buat.
sentiasa buat. Macam tadi Ustazah kata fardhu al-ain. Fardhu al-ain yajib ala kulli muslim. Dia tulis dalam buku ini fima yajibu ala al-abdi li maulah. Apa yang wajib kita buat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala madhhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Okey. الفصل الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sentiasa ulama syariah kalau ada buku dia tulis buku tak ada Bismillahirrahmanirrahim dan tak ada salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal buku dalam buku ini tak ada barakah. Tak ada barakah. Tak ada ilmu yang ada manfaat. Sebab bila kita baca buku agama ada Bismillahirrahmanirrahim dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal buku ini asas al-barakah. Asas al-barakah. Sebab bila kita nak faham agama kita, kalau tak ada nama Allah Subhanahu wa taala atau tak ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal buku kita tahu ini buku tak ada barakah. Tak ada barakah. Dalam satu riwayat an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yabda'u fihi bi bismillahir rahim fahuwa naqis wa qalil al-barakah. Semua amal yang orang buat atau buku yang orang tulis atau baca atau apa-apa kalau dia tak ada awal Bismillahirrahmanirrahim, ini naqis dan barakah sedikit. Naqis bahasa Melayu? Kurang dan tak ada barakah. Riwayat an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini matnu Safinatun Najah. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ada nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan ini ada syukur Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Lagi tambah yang baik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Lihat macam mana menhormati sallallahu alaihi wasallam dan menhormati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua. Bukan dia macam unsuri, dia suka macam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tak suka orang lain, atau suka Sayyidina Umar bin Khattab, tak suka Sayyidina Ali bin Abi Talib, tak. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bila kita faham maksud al-muallif yang tulis buku ini, awal al-kitab, kita faham hakikat al-Islam. Hakikat al-Islam. Macam mana rahmah lil'alamin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okay? Ustazah nak cakap? Okay, arkanul Islam terus. Okay, arkanul Islam 5. Yang asas al-insan al-muslim. Yang nombor 1, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Okey. Boleh? Sebab 15 daqiqah qabla al-akhir soal jawab. Okey. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Al-farqu bainal muslim, berbeza orang muslim dan orang kafir. Apa? Lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Raghiban binafsihi, bukan wajib dia, tetapi dia nak masuk Islam. Sebab la ikraha fid din. La ikraha fid din. Dia nak masuk Islam, ahlan wa sahlan. Islam buka pintu. Tetapi bawah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ada syariah, ada ahkam, ada wajib. Boleh ikut atau tak boleh ikut. Kalau boleh ikut, lagi rukun 2, iqamatus salah. Ibadah yang sentiasa buat. Setiap hari 5 kali kita buat salah.
Dan ada lagi satu ibadah 1 tahun. Apa ini? Puasa atau keluar zakah. Macam mana nak keluar zakah? Sebab orang suka harta. Orang fitrat orang suka harta. Tetapi orang Muslim dia tahu ini harta bunya Allah. Kita bunya Allah Subhanahu wa taala. Bila dia keluar zakat dia ada rida dalam hati. Tak ada macam mubazir boleh keluar zakat berapa ribu. Itu tak nak. Itu yang masalah. Kalau ada rida dalam hati, okey. Yang nombor 3, alhamdulillah. Lagi satu syarat. Apa? Saum Ramadan. Yang rukun di dalam agama kita. Tadi orang Muslim dia kata berapa rukun Islam, dia kata 2 atau 3 tadi. Berapa rukun Islam? 5. Yang nombor 5 hajjul baiti. Bila al-Islam lihat orang manusia, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang fakir. Tetapi kadang-kadang orang fakir hati dia di dalam Makkah al-Mukarramah. Sayang sangat. Tetapi tak ada duit nak pergi sana. Macam mana? Saya Muslim. Bila al-Islam tahu orang macam mana hidup, kata liman istata'a ilaihi sabila. Yang ada duit boleh pergi sana atau ada harta banyak boleh pergi sana. Kalau tak ada apa-apa, ini tak ada masalah dalam agama kita. Sebab al-Islam rahmah. Al-Islam rahmah. Dia tolong orang miskin, tolong orang fakir, bagi nasihat untuk orang kaya. Kalau dia mubazir macam mana buat? Allah bagi rezeki orang miskin atau orang fakir dengan orang kaya. Dengan orang kaya. Ini yang rukun al-Islam yang kita wajib iman. Wajib iman berapa rukun al-Islam. Okey, betul. Okey. Tutup sini ya. Okey, baik. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, 5 rukun ni kalau kita belajar waktu di sekolah, apa yang agak lain sikit dengan silibus pendidikan Islam di KKM kita lah. Ada siapa perasan tak? Bulan puasa tu Ustazah. Patutnya Bulan puasa. kalau kat sekolah dia nombor 3. Tapi sepatutnya nombor 4 kan. Puasa di bulan Ramadan. Betul. Jadi itulah dia punya perbezaan dia kan. ترتيبها نفس ما في الحديث ونفس ما في القرآن. الصلاة مقترنة بالزكاة والصوم مقترن بالحج. Jadi kalau kita tengok kat sini ada sandaran hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Umar. Buniyal Islamu ala khamsin, dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Dia punya susunan dia memang begini. Susunan dia mesti nombor 3 itu zakat, nombor 4 iaitu puasa. Okey. Jadi kalau lagu Piramli puasa dululah nombor 3. Lagu yang zakat nombor 4. Jadi kita ambil yang sinilah ya. Kalau ikutkan kami pun di zakat, saya kan kerja pusat pungutan zakat. Kita ambil tajuk nasyid berkaitan dengan zakat. Lagu tema zakat ialah rukun ketiga. Jadi saya pernahlah di interview dekat radio. Lepas tu radio tu kata, kan Ustazah rukun zakat tu rukun keempat dia kata. Lepas tu dia kata, okey mari kita dengarkan lagu zakat rukun ketiga. Tiba-tiba dia, alamak Ustazah tadi salah sebut. Sebab dia kata rukun keempat. Dia kata tak apa, tak ada salah sebab dulu kat sekolah belajar rukun keempat. Itulah Ustazah kat sekolah belajar rukun keempat. Tiba-tiba dengar lagu zakat rukun ketiga kan. Kita nak bawa naik lah yang bahawa dalam kitab Safinatun Najah dan juga dalam hadis yang kita jadikan sandaran memang dia adalah peringkat yang ataupun susunannya nombor 3. Baik. Alal aqal sahabat-sahabat apapun ini kelima-lima ini adalah rukun Islam yang merupakan tiang kepada keislaman seseorang itu. So jadi kalau 5 kita tolak 1. Contohlah orang tu dia boleh puasa Ramadan, dia ada duit boleh pergi haji, dia syahadah. Tapi satu dia yang liat nak buat. Iaitu apa? Solat.
Kalau 5 tolak 1, berapa jawapannya? Kalau dalam matematik lah Nadiawati. Apa tu Ustazah? 5 tolak 1. Kalau dia 4 kan kalau ikutkan. Tapi kalau keadaannya dia buat 4, contohlah syahadah ni dia buat, zakat dia buat, puasa dia buat, haji dia buat. Cuma lihat nak solat. Kalau ikut ni kan dia jadi 5 tolak 4 tinggal 1 ke ataupun berapa? Tolak semua. Pada pendapat Nadiawati. Tolak semua lah ya. Dia jadi tak sama dengan hukum matematik. 5 tolak 1 tinggal 1 kosong. Ni nanti cikgu matematik kejar kita kan. Ustazah, jangan salah ajar. Saya cakap kalau matematik kat sekolah memang macam tu. Tapi matematik dalam Quran lain. Contoh, kalau kita ada duit RM10, kita sedekahkan RM1. Dia tak tinggal 9 duit tu. Tapi duit yang RM1 itu dia akan berganda jadi 10 ataupun dia akan jadi 700 kali ganda, jadi tambahlah dengan RM9. 10 tolak 1 sama dengan kalau 709 700 kali ganda. Itu kiraan ataupun hisab dalam agama dia tak sama macam hisab di dalam ilmu matematik. Jadi dalam hisab ilmu rukun Islam dan juga kejap lagi kita nak baca juga rukun iman sebelum kita berhenti untuk soal dan jawab. So sahabat-sahabat boleh sedia soalan, boleh nak tanya nanti terus ataupun nak tulis kat ruangan komen. Pukul 8.45 kita akan buka ruang tersebut. Rukun iman pun sama. Rukun iman ada 6. Dan kalau kita tak beriman salah satu daripada rukun-rukun ini, maka dia akan jadi kosong jugalah. 6 tolak 1 daripada rukun iman, kosong. Sebelum saya nak serah ke Ustaz untuk rukun iman, sahabat-sahabat boleh tengok muka surat 3. Kita nak ambil, kalau siapa yang dah beli, boleh saja ambil highlighter. Ambil highlighter untuk gariskan, conteng dah sikit buku tu kan. Jadi bila kita conteng sikit tu, kita boleh nampak apa yang kita belajar hari ini. Contoh, sahabat-sahabat boleh tengok pada nota kaki buku surat 3 ke 4, rukun itu apa? Boleh gariskan ataupun highlightkan tiang dan asas. Tiang dan asas. Bila kita sebut tentang rukun Islam, rukun iman, ruknun itu ialah tiang. So kalau tiang tak ada, dia akan roboh. Baik. Itu yang Ustaz cakap pasal binaan tadi tu. Binaan tu takkan kukuh kalau tak ada tiang. Kita pergi pula tengok dari sudut Islam. Kan rukun Islam. Apa maksud Islam? Siapa boleh jumpa apa maksud Islam? Ada dekat nota nombor 5. Tapi kita nak ambil yang pendek je. Siapa boleh jumpa? Nota kaki 5. Islam itu apa? Penyerahan. Okey, lagi? Penyerahan Dan penunduk diri secara mutlak. Ya, betul. Itu adalah maksud Islam. Kita ni ustazah dah lama dah menganut agama Islam. Bila orang tanya apa maksud Islam, kita Islam lah. Lagi sedap dia tanya apa maksud Islam. Maksud Islam dia tak kafir. Dia bagi dia punya lawan dia kan. Jadi kita sekurang-kurangnya kita kena tahulah kita orang Islam, apa maksud agama Islam ni? Maksud Islam ialah salama nafsuhu, iaitu menyerah diri, tunduk dan patuh kepada hukum Allah. Jadi sebab itu maksud Islam bila orang tanya kepada kita penyerahan dan penundukan diri secara mutlak, iaitu pada hukum syarak semua kita ikut apa Allah suruh. Okey. Baik, kita pergi kepada muka surat 4. Okey. Muka surat 4, kalau sahabat-sahabat boleh tengok dekat situ, maksud syahadah. Yang pertama tu kan syahadah, iaitu sijil. Kalau ikutkan syahadah tu sijil. Kalau kita nak dapat sijil vaksin, syahadah vaksin. Kalau dalam bahasa Arab. Dah ada dah sijil vaksin, dah ada dah syahadah vaksin. Dia pun asyhadu alla ilaha illallah kan. Jadi maksud syahadah tu ialah penyaksian. Saksi apa yang buktikan kamu ni Islam?
Apa yang buktikan? Apa dia punya dalil kamu Islam? Saya mengucap syahadah. Itu saksinya. Jadi apa yang bukti kamu dah dapat vaksin? Buktinya ada syahadah. Ada saksi. Yang kita dah dicucuk 2 kali. Semua dah kena cucuk belum? Dah Ustaz. Dah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi sahabat-sahabat boleh tengok ke situ. Sijil ya. Syahadah atau sijil ataupun penyaksian. Kita pergi kepada solat. Okay. Solat ialah kalau kat sini dia tak tulis secara umum je sebab nanti kita akan masuk bab solat kan secara details. Okay. Kalau zakat pula adalah, kalau tengok saya nak tunjuk kat sini je lah. Kalau solat itu dia ibadah badan, ibadah badaniyah. Kalau zakat pula dia adalah ibadah maliyah, ibadah berkaitan dengan harta. Okey. Apa lagi? Okey, cukuplah tu untuk rukun yang pertama. Jom kita nak dengar Ustaz sebelum kita nak buka kepada soal jawab. Ustaz masuk rukun kedua. Silakan Ustaz. Rukun kedua pula, rukun iman. Okey. Macam mana ini? Tak boleh. boleh. ما أريد أنزل ما لا تحرك نزل السفينة ولا طلعي. Okey. Suara mana? Suara Ustaz dah buka dah tu. Dah buka. Okey, arkanul iman 6. Apa berbeza rukun iman dengan rukun Islam? Rukun Islam yang kita buat amal setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Kita buat. Tetapi rukun iman ini maqam yang tinggi sedikit, semua dalam ilmu ghaib. Semua dalam ilmu ghaib. Kita tak tahu macam mana Allah. Kita tak tahu macam mana malaikat. Ada orang lihat malaikat? Dah jumpa malaikat? Tak. Dan kutubih, kitab At-Taurah, Az-Zabur, Al-Injil. Yang kita tahu Al-Quran sahaja. Yang kita tahu Al-Quran sahaja. Tetapi ada banyak kutub dan suhuf Allah Subhanahu wa taala hantar dengan nabi-nabi yang sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulih, iman dalam rasul yang Allah hantar. Rabbar nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul. Tetapi ada banyak yang Allah Subhanahu wa taala tak letak nama dalam Al-Quran. Contoh awal surah, nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. Ini yang baik sedikit. Cerita Nabi Nuh, macam cerita Nabi Musa, macam cerita Nabi Isa, tetapi ada ramai yang Allah Subhanahu wa taala tak bagi tahu di dalam Al-Quran Al-Karim. Apa wajib umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada iman. Allah Subhanahu wa taala hantar nabi dan rasul sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat al-iman. Dan bil yaumil akhir, hari akhirat. Nama ini yaum, bukan yaum wa lailah, satu hari dan satu malam, tak. Yaum, maksud yaum tak ada malam lepas itu. Tak ada malam, sentiasa. Bukan macam dunia ada siang, ada malam, ada tengah hari, ada sebelum maghrib, ada waktu duha, tak. Itu sentiasa siang. Tak ada malam. Itu sebab bil yaumil akhir. Dan bil qadar khairihi wa syarrih. Yang ada musibah atau ada yang baik atau ada apa-apa, kita rida. Apa yang Allah pilih untuk kita. Kalau ada musibah, kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ada rida dalam hati. Ini sifat orang mukmin yang ada iman dalam hati. Yang ada syahaya al-Islam. Yang ada syahaya al-Islam. Sebab al-iman, maqam yang dua, yang tinggi. Yang nombor satu al-Islam, amal. Al-iman, aqidah dalam hati. Aqidah dalam hati, tetapi semua ini kita belum lihat macam mana. Tetapi ada dalam aqidah kita Al-Quran yang bagi kita tahu. Al-Quran yang bagi kita tahu. Itu maksud arkanul iman 6.
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih min Allah Ta'ala. Allah yang pilih. Okey. Itu sahaja. Okey, alhamdulillah ada 6 rukun iman. So first kali kita beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, rasul, yaumil akhir, qada qadar yang baik dan yang buruk daripada Allah. Baik. Boleh daripada apa yang Ustaz sebut tadi, kita nak ambil saya dengan Hanis pagi tadi buat petang tadi buat fakta bernombor. Kami sedang buat satu modul sebenarnya. Modul tadabbur. Antara yang kami cuba untuk naikkan dekat dalam buku tu ataupun modul itu adalah fakta bernombor. Boleh sahabat-sahabat saya sebut, boleh sebutkan apa fakta bernombor pada setiap rukun ni. Okey. Erin dulu. Erin, kalau antuk minu billah, beriman kepada Allah, apa fakta bernombor yang ada dekat sini? Apa, sebab Ustaz dah terang tadi kan? Okey, apakah nombor yang boleh kita sebutkan pada rukun yang pertama? Tak faham lah Ustaz. Rasalah. 1 sampai maksudnya, silap. Maksudnya, kalau kita dalam setiap perkara tu, mungkin ada beberapa perkara yang ada nombor. Tak adalah semua benda ada nombor kan? Kalau beriman kepada Allah, apakah nombor yang sesuai untuk kita kaitkan dengan rukun pertama ni? Oh, 1 lah. Yeah, alhamdulillah. Betul. 1. Kerana Allah itu 1. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi Allah 1. Tiada 2, tiada 3, tiada banyak, tiada berbilang, tidak. Allah 1. Ini secara asas lah. Kita banyak lagi kalau kita nak pergi dalam tentang rukun, tentang akidah ini, banyak lagi. Tapi kita nak ambil fakta bernombor pada rukun 1. Baik, kita terus kepada Nadia Wati. Nadia Wati, kalau dengan apa yang Ustaz sebut tadi, malaikat, apa fakta bernombor yang ada pada malaikat? Malaikat ni macam, bukan dia macam mana nak cakap Ustazah? Malaikat ni ramai kan? Banyak ramai, kan? Okay. Banyak, okey. Apa fakta bernombor yang kita boleh kaitkan dengan malaikat? Beriman kepada malaikat. Nombor 2? Nombor 2? Dia memang rukun kedua. Tapi apa selain daripada tu? Selain pada 2 tu? Tak pasti lah Ustazah. Tak pasti, okey. Tak apa. This okay. Nadia Wati, Nadia nak bersama dengan kita pun saya suka-suka dah. Okey, kita cuba kepada, saya ikut nama yang susunan pada di Zoom saya ni. Farah, silakan Farah. Ada idea tak? Kalau malaikat, berapa fakta bernombor? Allah, soalan saya pun tak pastilah Ustazah. Okey. Baik. Okey. Saya bagi ya. Okey, saya bagi. Berapa Erin macam dah dapat dah tu. 10. Berapa Erin? 10. Masya-Allah. Tepat sekali. Allah. 5 bintang untuk anda. Okey, so malaikat 10. Ya, fakta bernombor yang kita nak naikkan ialah 10 malaikat yang wajib untuk kita ketahui. Kan? 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Dialah juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail. Sampai habis lah. Berarti dengar sendiri ya nasyid tu. Lagu ni. Okey, siapa cakap tadi? Nadia baru faham Nadia? Ya Ustazah, saya baru dapat faham, tangkap tu maksudnya. Okey, saya memang saya suka interaksi. Okey, Nadia dah dapat, dah tangkap. Nadia pergi rukun yang ketiga. Apa fakta bernombor yang Nadia boleh kaitkan pada beriman kepada kitab? Sekejap ya Ustazah.
Okay, tak apa, saya bagi masa. Sekejap Kitab Al-Quran, Taurat, Injil, apa tu Zabur. Ya. Zabur, okey. Jadi berapa fakta bernombornya? 4. 4. Ya, betul sekali. Tepat. So, jadi 4 untuk kitab. Cantik. So, kita boleh ingat, okay, bila sebut-sebut kitab, mesti kita ingat, okay, fakta bernombor yang kait dengan dia adalah 4. Baik, kita terus sikit lagi. Sudah 8.48, saya dah ambil lewat masa ni. Untuk rusul. Fatin boleh bersama dengan kita. Berapakah rusul yang Ustaz sebut tadi? Rusul yang boleh kita naikkan fakta bernombor. 25. Ya, tahniah dan terima kasih. 25. Okey, untuk rusul yang wajib untuk kita ketahui 25. Okey, yaumul akhir satu je lah kan. Hari akhirat satu, dan sama juga dengan qada dan qadar ada 2. Kalau kita nak letak fakta bernombor pada qada dan qadar ini 2. Iaitu apa? Biasa orang dia mudah untuk beriman pada qada yang baik. Dapat rezeki, alhamdulillah, syukur dapat rezeki. Tapi bila ditimpa musibah, kenapa aku diuji? Why me? Allah kata, why not? Memang dua-dua datang dari Allah. Yang baik datang dari Allah, yang buruk juga datang dari Allah. Maka kena kita terima redha. Kena redha. Dan redha itu menunjukkan tanda keimanan kita. Iman kita pada Allah diuji. Ataupun kalau sahabat-sahabat nak tengok apa maksud iman, boleh tengok pada muka surat 5. At-tasdiqu bil qalbi. Nampak tak dekat bawah tu? Maksud iman dekat bawah. Boleh ambil highlighter dan ni kan. Tasdiqu bil qalbi, iaitu membenarkan dengan hati. Wa iqraru bil lisani, mengikrarkan dengan lisan. Dan wa amalun bil arkani, iaitu mengamalkan segala rukun. Dia kena pergi tiga tu sekali harum. Hati kena benarkan, lisan kena cakap. Tak boleh kalau dalam hati kata beriman pada Allah tapi dekat mulut kata beriman dengan selain pada Allah. Lisan pun kena cakap macam tu. Dan perbuatan, anggota kena buat juga. Ya, bercakap beriman, saya ni kuat iman kan. Tapi tengok zuhur tak solat, asar tak solat, hari ni tak solat, tahun depan tak solat juga. Tak jadilah imannya. Iman dia akan jadi bila kita beramal dengan segala yang kita yakini. Okey, alhamdulillah, saya rasa banyak lagi sebenarnya kalau kita nak tengok pada semua ni, tapi sahabat-sahabat boleh tengok muka surat 7, dekat situ dah tulis dah pasal berkaitan dengan malaikat. Apakah maksud malaikat itu? Boleh highlightkan jisim-jisim yang diciptakan daripada cahaya yang seni. Ciri-ciri malaikat apa? Dia bukan lelaki, dia bukan juga perempuan. Malaikat tak ada gender. Dia bukan khunsa. Dia tak ada ayah, tak ada ibu. Ya? Mereka ini sentiasa jujur. Dia ikut je apa Allah suruh, semua dia ikut. Dia tak pernah membantah. Malaikat lagi apa? Tak makan dan tak minum. Malaikat lagi apa? Tidak bernikah, tak berkahwin, tak ada anak. Malaikat lagi apa? Ciri-ciri dia tak tidur. Boleh garis-garis kat situ. Ya, betul. Ada malaikat yang sujud daripada dimula diciptakan sampailah kiamat. Ada yang rukuk daripada mula diciptakan sampai kiamat. Ada yang menjaga tiang arash daripada dimula diciptakan dunia ni sampai hari kiamat. Mereka sangat taat kepada Allah. Dan sahabat-sahabat boleh tengok juga kitab-kitab iaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Itu maksud kitab. Betul, termasuk bukan saja Al-Quran, yang lain-lain pun tadi masuk juga. Okey, insya-Allah saya rasa kita dapat 2 tajuk hari ni pun saya rasa dah banyak dah yang kita boleh ambil. Tapi kalau kita ada persoalan, saya tak ada masalah untuk kita bukakan ruang ini lebih kurang dalam 12 minit, 13 minit ni kita buka soalan sama ada berkaitan dengan tajuk ataupun di luar tajuk. Falyatafaddal mashkur. Soalan.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustazah bagi tahu cara tak macam mana nak beriman dengan kitab? Sebab sekarang ni kita kitab Al-Quran je lah kan. Yang lain tu nak dapat yang original memang tak ada. Jadi sekadar kita mengakui itu daripada Allah, sudah cukup tak untuk kita beriman pada kitab tu? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Okey, kita silakan dulu Ustaz. Soalannya ialah, kaifa nahnu nu'minu bil kitab bisabab alladhi mawjud ma'ana al-an wa huwa Quran. Okey, wa kaifa soal baik. Maksud al-iman alladhi na'minu bil kitab yang at-Taurah atau al-Injil atau az-Zabur yang sebelum Al-Quran, kita iman Allah Subhanahu wa taala yang hantar buku nama ini at-Taurah dan buku nama ini al-Zabur dan buku nama ini al-Injil. Tetapi syariah yang dalam at-Taurah atau yang dalam al-Injil, kalau dia sama syariah kita ada di dalam Al-Quran. Sebab kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat amal yang ada di dalam Al-Quran. Allah pilih umat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat amal yang ada di dalam Al-Quran. Ulama kata kalau ini semua buku Allah Subhanahu wa taala yang bagi orang, bagi Nabi sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita bagi tahu orang Yahudi atau orang Nasrani ini salah yang betul di dalam Al-Quran? Ulama kata siapa yang ada hukum muwafiq, yani sama syariat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh buat sama. Tetapi sebab rahbaniyah dengan ahbar al-Yahud dah tukar at-Taurah, dah tukar al-Injil, dah tukar. Bukan at-Taurah yang Allah Subhanahu wa taala hantar ala Nabi Musa. Tetapi dah ulama dah tukar. Ulama waktu zaman Nabi Musa. Bukan macam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu bis-sanad. Hufidha ilm Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-sanad al-ali. Dalam agama kita banyak ulama, tetapi alhamdulillah ada ijazah. Ada ijazah, bukan ijazah sijil, tetapi ijazah jumpa ulama rabbani. Dia bagi ijazah cakap agaz tuka dan rauhani dan yang tahu macam mana muamalah dalam syariah. Itu sahaja. Masya Allah, soal bagus. Jangan buat ibadah dalam At-Taurah dan Al-Injil lah. Buat yang dalam Al-Quran sahaja. Okey, bagus. Boleh. Okey, alhamdulillah. Saya mengharapkan Syahira boleh berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh ustaz, ya. Begitulah kita perlu beriman cukup dengan tasdik, kerana sumbernya sukar untuk kita mencari yang asal, tetapi kita tidak pernah menafikan yang Allah pernah menurunkan kitab Taurat, pernah menurunkan kitab Injil, dan bila disebutkan pada hari ini ada tak kitab tersebut, hakikatnya sebenarnya ada, cuma yang ditukar oleh mereka ialah pada syarah-syarahnya. Ataupun kalau kita sebut dalam tafsir Quran, kan Quran tu kalam Allah kan, lepas tu ada tafsir, betul tak? Tafsir tu yang menerangkan tentang Al-Quran. Jadi yang sebenarnya yang diorang banyak tukar tu ialah yang tafsir tu. Dia ada istilah-istilah dia. Apa nama dia? Saya pun tak ingatlah istilah dia. Tapi yang saya tahu, asal dia tu, yang kitab asal dia tu memang masih dipegang. Dan terutama orang yang mengamalkan kitab Taurat dan kitab Injil ni kebiasaannya golongan-golongan yang terpencil. Sebab tu kita masih sebut lagi ada ahli kitab. Kan? Sembelihan ahli kitab tu masih lagi kita boleh makan. Ni dalam syariat Nabi Muhammad. Kalau orang yang ahli kitab yang berpegang dengan kitab Taurat, dia sembelih lembu, kita boleh makan. Dia kalau istilahnya di Amerika kosher, yang ada K. Kosher tu untuk ahli kitab lah. So makanan daripada diorang kita boleh makan. Jadi adalah sedikit dia punya pengecualian dia, kerana apa, yang beramal sungguh-sungguh ataupun kita sebut al-ahbar,
iaitu ulama Yahudi dengan ulama Nasrani, kita panggil apa Ustaz? Al-ahbar wa rahban. Rahban iaitu ulama Nasrani, Kristian. Rahban, al-ahbar, ulama Taurat. Yang ni ada tapi sangat sedikit. Okey, insya-Allah mudah-mudahan menjawab soalan. Ada soalan seterusnya, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi Amira. Silakan untuk soalannya. Amira ke Darina? Saya dulu lah kot. Darina. Okey, boleh. Saya tengok mana tu buka tu. Saya nak tanya berkaitan dengan apa ni? Kalau seorang perempuan tu dia punya aurat tak sempurna. Okey, jadi dalam rukun Islam tadi kita ada solat, puasa, semua tu amalan tu diterima ke tak? Aurat dia tak sempurna tapi yang lain-lain tu dibuat. Yang lain-lain tu dibuat. Okey. Okey, soalan begini Ustaz. Soalan bagus ni. Ni memang dia ni kalau kat sekolah ni budak cerdik tanya soalan macam ni. Subhanallah. Okey, soalan begini. Hiya taf'al arkanul Islam. Okey. Lakin syai' wahid aurat la yastur aurat bil kamil. Hada soal. Malih hada soal. Soal bagus. Nak fatwa Yaman atau fatwa Malaysia? Pilih pula. Pilih. Fatwa ini ikut adat. Ini ikut adat. Tetapi yang tingnya orang yang buat salah, kita baca salah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau dia buat salah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dia tak buat dosa. Dia tak buat dosa. Kaidah asas orang yang buat salat sentiasa. Aurah apa? Tangan, muka, rambut. Madhab atau aqwal ulama yang kata tak apa, tak ada masalah. Ini ikut adat. Adat al-balad. Macam Malaysia dah tahu muslimah ada hijab. Ada hijab macam itu. Kita di Yaman, kalau perempuan keluar ada macam itu muka, itu tak baik. Wajib tutup muka, tak lihat. Semua tutup muka. Itu ikut adat. Tetapi okey, tak ada masalah. Saya ikut adat. Kita dengar Ustaz apa bagi fatwa. Mungkin maksudnya yakshif yang sya'ruha. Apa maksud aurah? Saya nak tanya. Kak Darina. Saya. Tak tahu sini. Mana ini? Speaker mana? Mana dia? Dia kena escape. Ustaz tekan tolak. Escape. Ini. Sini. Okey. Escape ya? Okey, Adrina. Aurat dari segi berhijab. Boleh tahu apa maksud? Sorry, tadi suara tak dengar. Dari segi hijab. Hijab maksudnya hijab sahaja. Hijab ada satu qaul dalam mazhab al-Imam Malik takriban wallahu a'lam, bukan macam aurah yang lain. Itu maksud. Okey. Sekarang kita dengar Ustazah apa yang bagi jawab. Boleh sila? Okey. Satu. Ya. Okey, alhamdulillah. Okey, begini. Apabila seseorang itu tidak menutup aurat, tapi apabila dia solat, contoh dia solat, dia tutup aurat lah, macam mana dia nak solat kan? Dia pakai tutup aurat, kerana kalau dia tak tutup aurat dalam solat, maka solat dia tidak sah lah. Syarat sah solat, nanti kita akan belajar, ialah menutup aurat. Tapi saya faham soalan Darina, maksudnya dia solat macam betul lah kan. Puasa pun dia puasa elok. Pagi sahur, lepas tu nanti azan maghrib baru dia makan. Ada duit lebih dia pergi haji kan. Syahadah memang dia syahadah. Zakat dia keluar zakat. Tapi dia maksudnya dia tak pakai tudung. Kita katalah dia tak berhijab kan.
di manakah kedudukan orang begini? Yang pertama, kita nak bagi tahu ibadah dia adalah ibadah yang mustaqillah. Ibadah dia adalah ibadah yang tersendiri. Solat dia ada rukun-rukun dia. Kalau dia buat semua rukun-rukun tu dengan syarat-syarat sah tu tersebut, walaupun dia tak pakai tudung, solat dia sah dari fiqh. Kita cerita dari fiqh. Kalaupun dia tak pakai tudung, dia pergi dekat pusat zakat, dia bayar zakat, tapi dia pakai skirt. Kalau dia tanya, Ustazah, orang macam ni sah ke zakat dia? Jawapan saya akan bagi ialah sah. Sebab syarat zakat tak termasuk pun tutup aurat. Puasa, kalau dia keluar tak pakai tudung, tapi dia puasa. Sebab syarat perkara yang membatalkan puasa ialah apabila memasukkan sesuatu di dalam rongga yang terbuka, dia mutah dengan sengaja, dia keluar haid, maka terbatallah dia punya puasa dia. Tapi dia ada tak pakai tudung? Tak ada kan? Tak ada. Jadi puasa dia sah. Zakat dia sah. Dia pergi haji, dia ikut rukun haji, syarat sah haji, sah haji dia. Syahadah dia bila dia lafaz sah. Lepas tu Ustazah, macam mana pula dia tak pakai tudung? Kerana ibadah setiap satu ni dia ada syarat dia yang tersendiri, tak ada kaitan dengan antara 5 tu pun dia tidak berkait. Kalau dia tak puasa, tapi dia solat dia sah. Kalau dia solat tapi dia puasa tapi dia tak solat, puasa dia sah, begitu. Setiap satu tu ada syarat-syarat yang tersendiri. Dan apa bezanya di antara pakai tudung dengan rukun ini? Yang rukun ni tadi adalah yang lebih utama. Bila ditinggalkan salah sesuatu ataupun dia tak beriman dengan salah sesuatu itu, contoh dia kata solat ni tak wajib. Okey, dia boleh jatuh kafir. Ini asas, di tiang. Kalau dia kata puasa tu, sebenarnya dalam hidup kita ni tak payah puasa pun. Kau wajib, puasa tu sunat, dia kata macam tu. Tak wajib pun. Kalau dia malas, lain cerita. Jadi kalau dia kata tak wajib, yang ni boleh jadi kafir. Kenapa? Dia rukun. Tapi bab menutup aurat ialah kesempurnaan. Benda yang dia bukan tiang, tetapi kesempurnaan iman seseorang. Sebab menutup aurat itu adalah salah satu daripada syu'batul iman. Orang yang beriman pada Allah, dia mesti ikut apa Rasul cakap. Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi suruh kepada orang-orang yang sudah haid, iaitu Nabi suruh labuhkan dia punya pakaiannya supaya menutup aurat dia. Maka ada tak kesinambungan? Ada, tetapi tidak sampai menyebabkan batalnya ibadah dia. Tapi kalau dia berusaha lebih baik, itu lebih bagus. Dan sebab itu ada orang tak boleh terima apabila Syekh Dr. Ali Jumaah, bekas menteri, bekas mufti Mesir, dia kata tidak menutup aurat bukan dosa besar. Ramai orang kata, patut kalau cerita kita tak payah pakai tudung lah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya menutup aurat ini wajib, tetapi tidak menjadikan seseorang itu kafir atau musyrik. Tapi kalau dia tak beriman dengan rukun Islam, dia boleh membatalkan dia punya keislaman dia. Nampak tak? Dua beza yang jauh. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita nak terus sebagai ahli netizen, warga netizen, dia tak based on ilmu dulu, dia based on emosi dulu. Marah dulu. Dia bukan kat Malaysia je, warga netizen di seluruh dunia. Semua menghantam Syekh Ali Jumaah. Apa masalahnya? Bukan kata tak wajib, Syekh kata bukan dosa besar. Maka kena pakai tudung. Iya. Tapi siapa yang tak pakai tudung, dia bukannya kita kata, okey, kamu ni telah berdosa dan kamu masuk api neraka. Tak, maksudnya bila orang tu tak pakai tudung, yang kita perlu buat apa? Pegang tangan dia, ajak dia pakai tudung. Itu yang kita perlu lakukan. Okey, wallahu taala alam. Tak, maaf 9-7 minit. Saya terlewat ambil masa sahabat-sahabat sekalian. Kalau adalah satu soalan last kali penutup untuk malam ni, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan tentang kitab. Kitab okey? Okey. Yang kita tahu, kita ada 4 kitab yang kita perlu beriman lah, iaitu Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran.
Tapi saya pernah dengar ada kitab-kitab lain yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain juga. Dan kuantiti kitab yang diturunkan tu lebih daripada 1. Lebih daripada 1 ke 100? Maksudnya lebih daripada 1 untuk 1 nabi. Okey, baik. Okey, saya nak clear. Kitab ke ataupun lembaran? Itu yang saya tak pasti, sama ada kitab ataupun lembaran. Jadi yang perlu kita beriman tu ialah kitab yang spesifik 4 ni sahaja ke atau termasuk dengan lembaran yang dengan diturunkan pada nabi-nabi yang tadi tu? Okey, baik. Soalan yang sangat baik. Ustaz nak terang? Boleh. Okey. Soalan dia, hal nahnu lazim faqat bisabab hiya Soal baik, Masya Allah. Yang tanya ini, Masya Aida, Masya Allah, Masya Allah Akademi, baik. Dalam rukun iman, dia tak kira berapa. 2 atau 3 atau 4. Dia kata wa kutubi. Maksud kutub yang kita tahu 4 kutub, At-Taurah, Az-Zabur, Al-Injil, Al-Furqan. Ini yang wajib iman. Ada suhufi Ibrahim wa Musa. Ada Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi Musa juga suhuf. Dia bagi At-Taurat dan lagi tambah suhuf. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi semua Nabi ada syariah. Syariah asal dia kitab. Tetapi yang kita wajib iman 4 kutub sahaja. Rukun iman. Yang lain bukan kita tak ada iman, tetapi yang wajib 4 sahaja. Kita tahu semua yang lain mungkin Allah yang hantar suhuf, Allah yang hantar Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Syith, Nabi Adam. Tetapi kita ada iman. Tetapi yang syarat iman kita 4 sahaja. Sebab semua ilmu syariah mungkin zaman awal sampai waktu Taurat atau Az-Zabur atau Al-Injil ada di dalam 4 buku yang pilih di dalam rukun iman umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Soal baik. Okey, alhamdulillah. Dan saya nak tambah lagi sedikit berkaitan dengan yang Ustaz sebut tadi tu, saya tambah lagi sedikit yang maksud kalau kita ambil dia punya kesimpulan, kalau saya kami ada buat memori 25 Nabi dan Rasul. Okay, Ustazah nak dengar juga soalan dalam Arab tu. Okey, nanti kalau saya terjemah soalan dalam Arab, saya tak tutup mic. Ada yang minat nak belajar bahasa Arab. Okey. Baik, cerita dia begini. Kalau saya tak sebut 4 lah. Saya tak sebut 4, saya sebut 4 tambah dengan 2. 4 tambah dengan 2 iaitu apa yang ada dalam Al-Quran. 4 iaitu yang disebutkan dalam Quran. Mungkin ada banyak lagi, tetapi yang kita wajib contoh. Sahabat-sahabat, contoh Rusul tadi. Rusul ni kalau ikut dia punya peringkat, dia ada 124,000 Rasul yang telah dilantik oleh Allah sebagai lelaki yang mendapat wahyu daripada Allah. 124,000. 124,000. Okay, saya stop share. Okay, boleh pinkan dekat nombor saya, dekat nama saya supaya dapat besar. Ini yang disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan ada di bawahnya 313 orang Rasul. Yang mana dapat wahyu dan kena sampaikan pada kaum dia. Lepas tu di bawah daripada 313 25 nabi. Yang ini yang dekat dalam Quran. 25 nabi ni yang dalam Quran. Okey. Jadi dia sama juga dengan
cerita pasal kitab tadi tu. Sebenarnya kitab ada banyak. Ada dikatakan ada 100 buah suhuf. Ada 100 buah lembaran. Tapi tak sebut dekat dalam Quran, betul tak? Dekat dalam Quran sebut 4+2. Yang dalam Quran 4 tambah 2. Yang 4 tu apa? Yang 4 tu yang Aida sebut tadi. Aida apa yang tanya? Yang Aida sebut tadi. Syairah sebut kan? Okey, yang Syairah sebut tadi. Al-Quran, Al-Injil, Taurat dengan Zabur. Yang lagi dua tu yang Quran sebut ialah apa? Suhufu Ibrahim dengan Suhufu Musa. Suhuf iaitu lembaran, sahabat-sahabat. Lembaran Nabi Musa alaihissalam dan lembaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ini Quran sebut. So jadi 4+2, 4 tadi. Yang 4 tadi tu Quran, Taurat, Zabur dan Injil, dan lagi dua tu Suhuf Musa dan Suhuf Ibrahim. Ini Quran sebut. Tapi ada tak yang lain pada tu ada? Contohnya, kalau kita boleh tengok pecahannya, dikatakan ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Ada suhuf yang diturunkan kepada Nabi Syis alaihissalam. Dan ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Idris alaihissalam. 3 orang Nabi ni. Di dalam riwayat. Ya, 3 orang Nabi ni dikatakan ada lembaran. Yang totalnya 100 buah lembaran. Sebab tu Nabi Idris digelar sebagai Idris ni digelar sebagai Nabi yang rajin belajar. Darasa. Darasa tu rajin. Apa yang dia belajar? Dia belajar daripada semua kitab yang diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Syis dan juga kepada dirinya sendiri, diri baginda sendiri. Dia meneliti kitab-kitab tu, belajar, dia menekuni, akhirnya Allah menggelarkan Nabi Idris di dalam Al-Quran dengan nama Wa Idris Laminal Mursal. Dan Idris adalah daripada mursalin, orang yang diutus oleh Allah, iaitu daripada seorang rasul yang diutus. Sedangkan dalam kitab lain, dalam hadis sendiri menyebutkan nama Nabi Idris bukannya Idris. Nama dia ialah Khunuh ataupun Akhnuh. Ini dalam bahasa Suryani. Akhnuh ataupun Khunuh. Masya-Allah, Ustazah pandai dengan bahasa Suryani. Pandai bahasa Suryani. Ini nama dia, Akhnuh. Tapi dekat dalam Quran, Allah sebut Idris. Allah menggelarkan dia dengan sifat Nabi Idris yang sangat suka belajar. Akhnuh nama dia. Di dalam hadis menyebutkan nama dia Akhnuh ataupun Khunuh. Okay? Jadi, bila soalan tadi, betul tak ada pada Nabi lain? Ada. Tapi, yang wajib untuk kita ketahui. Sebab yang dalam rukun iman ni yang wajib kan? So, yang wajib kita ketahui yang disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Masya Allah, 9.15. Saya sangat seronok. Maaf kalau boleh difahami ke kelas Safinatun Najah yang pertama ini, sahabat-sahabat? Boleh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah boleh. Masya Allah. Bagi tahu ini asas al-aqidah. Belum masuk fiqh. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Aida, terima kasih Irin, terima kasih Darina, terima kasih Fafa. Kata Ustaz, ini belum masuk lagi fiqh. Sebab yang kita nak belajar ni fardu ain. Tapi sebelum kita nak masuk fardu ain, kita kena belajar dulu asas sebagai Muslim. Sebab kalau dia belajar pasal solat, tapi asas Islam tu lompong. Jadi dia akan bocor. Jadi kena yang tu dulu. Lepas tu nanti baru kita akan masuk insya-Allah minggu depan. 2 minggu lagi kita akan masuk La ilaha illallah. Sebab La ilaha illallah pun masih lagi akidah. Dan kemudian baru kita akan bawa masuk kepada fiqh, iaitu tajuk Taharah. Bermula dengan wuduk lah insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Fafa. Okay. Terima kasih Ustaz. Ustazah dan Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah. Terima kasih kembali. Terima kasih Ustazah. Dan kalau nak soalan atau apa-apa boleh dalam guru. Bagi tahu guru. Kalau ada soalan boleh bagi tahu kat Fafa. Fafa bagi tahu kita. Boleh. Azhar, cuma Fafa nak bagi tahu yang apa tu kitab Safinatun Najah ni ada yang pakai dari penerbit Karya Bestari, ada yang pakai dari penerbit Galeri Ilmu.
ilmu disusun oleh sorry lah Ustaz. kalau macam takut dia tak sama ke syarah dia tu kan. Tak apa. Satu yang turus pun tak apa, disoki. Okay Ustazah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.